Sebenarnya kita agak terdesak, agak buru-buru untuk menghabiskan peruntukan yang ada hampir 1,5 juta ringgit. Jadi itu sebenarnya untuk masyarakat keseluruhannya. Tetapi saya pernah juga ke beberapa sekolah dan dapat juga bicara dengan beberapa guru besar, pengetua dan yang itu majlis guru besar Perdiksan. Dan di antara keluhannya ialah soal baik pulih dan kelemahan dan maintenance sekolah, termasuk tandas. Saya ini sebenarnya pendidik, walaupun orang lebih kenal sebagai orang politik, tapi jiwa saya seperti mana Pak sebut tadi, sebaik keluar universiti, tubuh yayasan akademik, dan saya senang mengajar. Dan lepas keluar daripada Istana Sungai Buloh pun saya di Universiti Oxford dan kemudian lama di Universiti Georgetown University Washington DC, profesor pada masa itu. Jadi dan minat saya memang ke situ dan sekarang pun saya masih dalam Institut Pemikiran Islam Sedunia, International Institute of Islamic Thought, yang lebih menekankan soal ilmiah dan agama. Jadi tak boleh terlepas minat dalam bidang itu, dan untuk mendidik anak-anak kita, suasana itu harus lebih selesa. Dan agak janggal bagi negara yang sudah maju dan mencatat kemajuannya, membanggakan, masih tak dapat selesai masalah tandas di sekolah. Saya lihat di sekolah ada tandas 6 rosa, ada 3 rosa, ada 2 rosa. Jadi kita dalam mempercepatkan proses itu dapat selesaikan ke beberapa sekolah, dan saya bincang dengan pejabat daerah untuk memberi peruntukan kepada semua sekolah di PD. Ya. Jumlahnya tentu kecil, jadi ada yang sekolah itu dengan peruntukan yang ada hanya mampu mungkin perbaiki 2 tandas. Ada yang mohon untuk keseluruhan tandas, ada yang minta sampai 100,000 kerana tandasnya semua jam. Jadi saya ingin ambillah peruntukan itu, kalau boleh saya minta PIBG yang ada dan guru besar dan pengetua untuk peruntukan kali ini tumpukan hanya untuk perbaiki tandas dalam keadaan segera. Ya, walaupun tidak cukup untuk keseluruhan tanah yang kalau rosak di sekolah itu, sebab keselesaan anak-anak kita ini sangat penting. Kita banyak bincang sekolah ini, tekanan pada soal disiplin, soal buli di sekolah, soal dan kelemahan guru. Itu yang kita dengar kerana kita baca dalam media. Tetapi kurang prihatin tentang keperluan asas di sekolah. Biar sediakanlah dulu yang itu. Ya. Keperluan asas itu termasuklah saya katakan tandas. Mungkin dewan kategori kedua, dia tandas, kemudahan sekolah, ya, supaya lebih selesa. Ya. Ada orang kata masa saya di sekolah dulu fan tidak ada, itu biasa. Ya. Mungkin guru sebagainya, kemudian Nizam tahu kalau masa kadang-kadang sekolah tak ada fan. Ya, tapi tak apalah masa dulu. Saya boleh hujah tak ada fan dan keadaan tidak sangat panas kerana masa itu pokok-pokok masih banyak. Keadaan sekarang lebih memerlukan. Hanya setelah saya pergi ke Kolej Melayu Kuala Kangsar, baru saya biasa dengan bilik yang berekon, ya. Sudah peringkat tingkatan 6 masa itu. Tetapi untuk anak-anak kita, setelah 60 tahun merdeka, sepatutnya kemudahan itu lebih baiklah. Itulah sebabnya mengapa kita tumpu bab ini dulu. Memang sekarang ini heboh juga tentang keadaan kenakalan anak-anak muda yang kadang-kadang ambil tahap yang melampau. Saya semasa di Sungai Buloh pernah menemui anak-anak muda mahasiswa Universiti Pertahanan yang dituduh menyebabkan kematian seorang rakan kerana penderaan yang berlebihan. Tentunya dalam keadaan saya dalam kurungan tidak boleh berjumpa dengan siapa.
Tapi kadang-kadang dalam selisih jalan atau tak kalah menemui peguam, dan pegawai-pegawai penjara kebanyakannya itu sangat baik dengan saya. Jadi saya tak boleh bantah banyak hal, kerana mereka itu anggap saya dengan sebagai sahabat dan keluarga sampai sekarang. Sampai sekarang masih lagi berhubungan. Sebab itu bagi saya dalam politik ini tidak musuh dengan orang yang menjalankan tugas. Saya berlawan itu di atas satu dua. Itu kita kena jaga, sebab mereka ini menjalankan tugas. Kalau ada arahan, dia terpaksa patuh. Kalau tidak, dibuang kerja. Dia ada tanggungjawab kepada keluarga dia. Jadi ada pegawai penjaga memberikan ruang kepada saya cakap dengan anak-anak, 6 orang pada masa itu. Jadi saya tanya, apa yang jadi? Mungkin dia kata ini bukan sengaja dan sebagainya. Tapi iyalah, saya kata sampai serika orang, takkanlah. Bukan itu penderaan. Dia kata masalahnya, dia kata kerana budaya kami ini begitu. Lawan, pukul, dera orang dah jadi biasa. Okey, saya dengar baik. Tapi saya kata kena insaf lah. Kesalahan dilakukan menyebabkan kematian, menefak waktu, menelaah, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala, membaca, menghafal Quran dan belajar dan membaca sebanyak mungkin. Dan saya beritahu, saya masih itu dah umur dah agak lewat, dan saya kata tapi saya tidak pernah jemu. Kerja saya di penjara itu seperti profesor universiti, baca pagi menelaah Quran, hafal, kemudian selepas itu baca buku sebanyak mungkin sampai pukul 11 malam, dan 8-10 jam. Sehingga kan pengarah penjara minta saya jumpa doktor pakar mata. Saya minta kalau pakar mata jumpa Azizah. Azizah dia memang doktor mata. Dia kata tak boleh jumpa pakar mata lain, kerana dia takut terlalu banyak tenung pada buku itu akan menyebabkan gangguan mata. Tapi doktor pakar mata kata tidak, tak ada orang yang datang sakit mata sebab baca buku. Tetapi digalakkan supaya boleh kalau dia tengok alam sekitar, tengok hijau, tengok langit, jadi mata itu boleh ada pergerakan dari semasa ke semasa. Saya kata saya dalam kurungan tu mana ada hijau, nak tengok langit mana dalam kurungan tu nak tengok langit, dia tak ada. Nah itu doktor pakar mata itu dia bantu. Jadi oleh itu saya diizinkan keluar daripada kurungan itu untuk seketika untuk melihat persekitaran. Tapi yang saya sampaikan masalah anak-anak ini, salahkan dia, ada benarnya. Salahkan ibu bapa, ada benarnya juga. Salahkan budaya pun ada benarnya juga. Jadi jangan kita letakkan kesalahan pada satu pihak saja. Jadi ada kesediaan untuk memperbaiki. Jadi sewaktu dalam kes Universiti Pertahanan itu saya tidak puas hati. Di parlimen saya sebut, janganlah salah. Memang salah budaya itu, tetapi persekitarannya juga. Karena budaya mendera ini dianggap budaya yang diterima. Mustahil pensyarah tak tahu. Mustahil rektor tak tahu. Kalau rektor tak tahu, tak layaklah dia jadi rektor sampai tak tahu satu budaya yang begitu berlaku. Kalau sudah ingat, saya tak tahu sama ada Nizam ingat, dia muda lagi. Semasa saya menteri pendidikan, berlaku suatu pergaduhan besar di sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Dan hampir mati. Gaduhan gangster anak-anak. Masa itu ketua pengarahnya guru saya dulu, Tan Sri Rahman Asyad. Saya beruntung banyak. Jadi saya tak mau dalam cerita ni, tak mau nak cerita kesusahan. Kebaikannya banyak. Bila saya jadi menteri pendidikan, ketua pengarah itu bekas guru saya yang sangat rapat dengan saya, Tan Sri Rahman Asyad. Bukan saya lantik, dia memang dah jadi ketua pengarah sebelum saya jadi menteri pendidikan. Timbalannya bekas pengetua saya, Datuk Aziz Ismail. Pengarah bahagian guru, bekas guru saya, Datuk Ghazali Hanafiah. Jadi mereka itu walaupun dia hormat saya sebagai menteri, tapi dia nak jaga saya jangan silap. Jadi kalau saya cakap apakah silap, apakah sikit, minta masuk bilik.
kena ingat ini cikgu lah. Jadi saya hormat pandangan-pandangan mereka, dan itu membantu kerja saya. Saya ingat lagi hari guru yang pertama dibuat di Dewan Tengku Chancellor. Masa itu saya baru dalam 2 minggu jadi menteri, jadi ikut je acara yang ditetapkan. Dan penyanyi undangan masa itu Siti Nurhaliza, dia belum lagi terkenal sangat. Jadi bila giliran kan kita duduk atas pentas, mula dijemput Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Rahman Ashad untuk bicara. Dia bangun, saya pun bangun. Jadi guru tengok dia pelik lah menteri ni, ya. Patut menteri tak bangun lah sebab Ketua Pengarah tu bawah dia. Tapi saya bangun sebab dia guru saya, dan saya hutang budi dengan dia. Dia seorang guru yang baik dan dedikasi. Dia bagi galakkan saya dalam perbahasan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dia pernah bawa saya kalau saya dalam perbahasan tu, latihan bulan bahasa kebangsaan untuk berucap, dan dalam kereta itu berikan saya pandangan dan bahan-bahan untuk memperkukuh hujah saya. Jadi kemudian habis berucap, dia nak duduk, saya bangun lagi. Saya tak tahu bahawa masa itu guru semua tengok, dia ingat pelik sikit menteri ni, ya. Dia tak faham protokol ke apa, saya tak tahu. Jadi dalam ucapan saya sebut, jangan anggap ini satu perkara aneh, kerana saya tidak mungkin jadi seorang menteri kalau tidak diasuh oleh guru-guru yang baik, dan ini di antara guru baik kepada terhadap saya, ya. Jadi saya harap di kalangan anak muda ini ada kesedaran begitu. Kesedaran ini mesti dipupuk, dihilang terhakisnya kerana soal akhlak, ya, soal akhlak. Jadi sebab itu dalam kes sekolah menengah berkenaan, saya tak mau sebut sekolah itu, singgung lah, di sekitar Ceras, saya dengan Ketua Pengarah masa itu Tan Sri Rahman, saya kata tak boleh macam ni. Saya tak mau jadi guru. Kita akan adakan jawatan kuasa penyiasatan untuk mengambil tindakan yang sewajar, dan kita akan buat, saya kata semua mengaku. Saya beritahu Tan Sri Rahman, apa masalah? Dia terus beritahu masalah ni. Kebetulan dalam sekolah itu pengetua itu sangat lemah tindakannya. Jadi saya kata okey, saya nak pergi sekolah esok, tapi pindah dulu kan pengetua. Nanti kalau saya marah, saya tak mau. Masa saya muda lagi, kuat marah, sekarang ni kurang, ya. Jadi pindah. Saya pergi sekolah, saya kumpul semua guru dan semua pelajar. Saya kata, saya tak mau salah sesiapa, tapi yang saya tahu ada kesalahan besar berlaku di sekolah ini. Saya bagi tempoh 2 minggu kepada pemangku pengetua, guru, pelajar. Kalau sekolah ini tidak bersih sebersih-bersihnya, patuh kepada disiplin, masuk sekolah 7:30 atau 7:40 ketika itu, tanpa seorang pun lambat, dan memperlihatkan prestasi yang lebih baik dalam tempoh 2 minggu, saya akan tutup sekolah itu. Tan Sri Rahman bisik, ni Anwar, mana boleh tutup sekolah? Budak yang 1,800 nak hantar ke mana? Saya pun tahu, tetapi saya berikan urutan yang serius. 2 minggu lepas itu saya pergi dengan Tan Sri Rahman ke sekolah. Saya tersentuh perasaan saya. Anak-anak itu datang dengan bersih, dengan disiplin, dan sekolah itu seluruhnya bersih, paritnya, tandasnya, semuanya. Cuma satu tandas yang rosak, yang saya ingat lagi sebab saya cek tandas. Maknanya, mana kalau kita ambil seluruh kekuatan, ya, ibu bapa, guru, anak-anak, dan kita beri satu tindakan tegas dan didukung dari menterinya sampai ke bawah, tegas, boleh ada perubahan. Ini anak-anak kita, macam anak-anak kita lah. Ada yang nakal sikit, ada yang bising sikit, ada yang bebas sikit, ada yang malas sikit, tapi tanggungjawab kita untuk mendidik. Jadi dalam soal kes penderaan dan buli, saya
tekankan keperluan untuk ada suatu ketegasan dasar dan kesedaran daripada ibu bapa juga untuk memastikan bahawa anak-anak jangan belajar, nak ajar agama, nak ajar akhlak, nak ajar semua di sekolah. Tapi bila lepas sekolah, semua langgar. Jadi oleh demikian, berdasarkan pengalaman, saya tengok sekolah di antara sekolah yang paling teruk di Malaysia pada masa itu, dalam tempoh 2 minggu boleh ada satu transform. Dan kebetulan PPD mungkin tahu, sekolah itu pada akhir tahun bila ada keputusan SRP dan SPM masa itu dia naik ke tahap yang luar biasa cemerlangnya. Keputusan terbaik yang pernah dicatat dan masuk dalam kategori di antara sekolah yang prestasi pendidikannya cemerlang di wilayah persekutuan. Inilah maka saya perkenalkan, iaitu falsafah pendidikan berdasarkan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Memohon kepada Allah Taala ilmu itu supaya ada. Kita masalah ilmu ini tidak ada akhlak. Dan nak salahkan sekolahan tak betul. Sistem begitu rupa. Macam mana boleh ada masalah 1 MDB, Pandora Papers dan sekarang kontroversi 5G, DNB ini? Banyak saya rasa akhlak ni salah arti. Akhlak ini yang ada janggut sikit ke, pakai tudung sikit ke, ataupun dia solat, itu akhlak. Tak. Akhlak itu dan sikap yang jelas dalam hidup. Ya. Bahawa tidak boleh bersama dengan adegan ke arah kemungkaran. Mesti tegakkan yang makruf. Dan mesti ada usaha untuk, apa yang katakan, tekankan isu etika atau akhlak dalam hidup. Baik masalah orang Melayu atau Cina atau India atau orang asli atau Kadazan Iban, itu tanpa kecuali manusia itu mesti ditegakkan dengan satu dasar akhlak yang sekurang-kurangnya yang secara minimal yang kita faham. Tidak boleh umpamanya rakus atau rasuah atau hina orang lain atau ya, menyisihkan hak orang lain. Semua itu masuk dalam kategori akhlak. Jadi saya kuliah banjir pagi ini. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih. Saya bagi perhatian apa kata nak kena kekal di production ni masalah juga. Orang lain pun minta tukar-tukar lah. Tapi saya fikir tradisi ini sama ada Anwar jadi di parlimen atau orang lain harus ada komitmen yang sama. Saya letakkan macam SOP begini. Sama ada saya boleh datang atau tidak, dia mesti ada garisnya. Kalau kita boleh lakukan, saya fikir boleh. Umpamanya kalau ada bentukan, saya fikir hanya nak jaga politik, bagi orang-orang yang politik kita yang bantu kita untuk. Okay. Siapa yang nak fikir soal sekolah? Siapa yang nak fikir soal masyarakat umum? Dan ini bagi saya satu yang cacat dalam sistem kita. Dan kita kena jagalah. Kalau tak jaga politik kita, besok dalam pilihan raya siapa nak sokong? Saya setuju. Tetapi kita kena imbangi. Apa keutamaan sekarang? Bagi saya keutamaannya pendidikan. Kalau betul kita faham tentang prinsip adabani rabbi fa ahsana ta'dibi itu. Ya, itu kalau, dan saya bernasib baik di production ini kerana kerjasama pegawai yang baik. Hari ini PPD bekerjasama, walaupun saya tahu pegangan tidak mudah juga. Ya. Sebab itu kita terpaksa undang ke pejabat daerah. Kemudian kita ada Saudara Zamri pegawai daerah yang turun awal. Terus pagi tadi bila kita di pantai dengan soal pembersihan dan penanaman pokok, itu dia ulang alik dapat kontak tentang pendapatan semula, tentang keluarga yang terlibat dan sebagainya. Dan juga yang ketua Saudara Zamri. Jadi gabungan ini penting bagi saya. Bukan saja ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli Majlis Kerajaan Negeri, tapi juga pegawai yang ada komitmen. Saya yakin selalu, saya tak suka salahkan orang dulu. Saya selalu kalau ada kelemahan, saya salahkan saya dulu. Kalau kata, pasal apa orang tak sokong? Mungkin kerana kita dakwah kita tak berkesan.
Mungkin kerana kita tak pandai beri hujah. Mungkin kita dakwah tidak ada bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, walaupun kita boleh ungkapkan bacaan Al-Quran, tapi mungkin kita tak sampai ke situ. Jadi janganlah salah itu, bila tak dapat, salahkan orang lain saja. Itu pendekatan itu. Jadi tentu sebagai pembangkang peruntukan sangat terbatas. Tapi kalau saya sudah tahu kalau peranan saya di parlimen, saya tak ada rasa masalah nak cakap, saya sampaikan. Kerana saya dipilih oleh rakyat pengundi di Parlimen, bukan untuk nak pergi mengapu, ya semua okey, judi bertambah, tak apa, ataupun rasuah bertambah, okey, masalah di sekolah, baik. Saya bukan begitu. Saya diwakili oleh rakyat untuk mengembangkitkan soal rakyat. Takkan rakyat nak tahu soal Pandora Papers, tak tahu teliti, tapi rakyat tahu. Dia tak suka rasuah, dia tak suka pemimpin itu menggunakan kedudukan dan pangkat mereka untuk memperkayakan diri mereka. Dia tak mau projek besar itu bagi ke anak dan isteri dan menantu. Saya tahu, yang itu dia tahu. Yang teliti nak cerakinkan bahawa Pandora Papers ini ada simpanan wang di Cayman Islands dan di Virgin Islands. Itu dia tak tahu. Tapi prinsip akhlak itu dia tahu. Jadi saya ambil prinsip ini dulu, yang untuk kita ungkapkan. Tidak mudah, betul. Sebab apa saya kata tak mudah? Kerana nak pergi balik penjara pun dah banyak kali ya. Jadi sekarang bila orang tanya macam mana masa depan, bagilah giliran orang lain lah pula. Cukuplah saya 10 tahun lebih, dia bagi giliran orang lain. Apakah kita doakan wali mazhabnya? Tak. Jangan. Sekarang orang kata kerana keputusan itu berdasarkan jalur hukum, bukan jalur nafsu, bukan jalur dendam kesuman. Itu di antara didikan yang saya sebut. Kalau kita betul-betul faham intisari hadis Nabi Muhammad SAW, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, dan juga dakwah tadi, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan dengan sebaik mungkin, dan kalaupun ada perbezaan pendapat, dengan istilah dan perkataan yang baik. Terima kasih sekali lagi kepada PPD dan pejabat daerah dan kehadiran saudara dan saudari dari sekolah. Seperti mana disebut tadi, sebahagiannya memang khusus telah diproses untuk tandas, mungkin dalam 16 sekolah. Yang lainnya kita bagi kepada semua sekolah di Port Dickson, ya. Semua sekolah, walaupun jumlah itu agak terbatas, tapi saya minta kalau boleh gunakan wang kali ini hanya untuk perbaiki tandas. Kalaupun satu tandas, sekurang-kurangnya projek ini projek tandas Port Dickson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.